Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan saya Surya Ibrahim dalam segmen minggu ini secangkir kesihatan mental. Situasi pandemik yang kian meruncing menjadikan isu kesihatan mental semakin ketara. Ini lantaran Malaysia merekodkan purata kes bunuh diri setiap hari bagi tempoh tahun 2019 hingga Mei 2021 menurut laporan daripada Datuk Seri Abdul Jalil Hassan selaku pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Namun, isu kesihatan mental bukan hanya menjurus kepada isu bunuh diri, ia juga melibatkan penyakit mental yang lain seperti kemurungan dan keresahan. Menurut pengurusi Befrienders KL, Justin Victor, penyakit mental adalah isu kompleks tetapi masyarakat tidak memahami cara berdepan dengannya. Oleh itu, saya ingin membawa anda untuk mengenali dan memahami konsep dan konteks dalam kesihatan mental yang banyak disalahartikan oleh masyarakat umum melalui beberapa siri segmen berkaitan dengan kesihatan mental. Dalam segmen kali ini, saya mengundang Dr. Gan Chi Kuan yang merupakan doktor psikiatri dan pengurusi Mental Health Association of Sarawak, Cawangan Kuching. Dr. Gan, kebiasaan masyarakat kita mengaitkan gila dengan kesihatan mental. Bolehkah Dr. Gan terangkan apakah itu konsep dalam kesihatan mental? Bagi saya, kesihatan mental adalah keselesaan dengan diri sendiri, dengan orang lain, juga dengan persekitaran. Itu kesihatan mental. Kita juga boleh definisikan kesihatan mental sebagai macam mana kita berfikir, berasa dan bertindak. Juga mungkin boleh kata harmoni lah. Dari pendek kata mungkin harmoni dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan persekitaran. Jadi sebenarnya semua orang ada kesihatan mental. Kesihatan mental adalah lebih luas daripada penyakit mental. Hanya salah satu bahagian kesihatan mental saja. Maknanya doktor, kesihatan mental bukanlah hanya merujuk kepada penyakit mental, tapi ia adalah sebahagian dalam konsep kesihatan mental. Ya, memang macam itu. Okey. Bagaimana dengan gila doktor? Sebab masyarakat umum sering mengaitkan gila dengan penyakit mental. Boleh doktor terangkan? Bagi saya sebenarnya tak ada dalam kamus saya tak ada perkataan gila itu. Itu memang stigma atau salah anggap saja. Walaupun ada orang ada penyakit mental, tapi itu bukan gila. Tapi saya rasa dari secara umum yang orang rasa gila itu sama dengan penyakit mental atau orang yang kurang siuman. Tapi sebenarnya itu semua tak betul. Orang yang ada penyakit mental dapat diubati. Hanya dalam masa kalau itu penyakit mental agak teruk, tidak diubati, mungkin mereka akan berkelakuan tak senonoh atau tidak siuman. Tapi biasanya itu buat sementara saja. Kalau mereka dapat ubat-ubatan, dapat sokongan dari keluarga, masyarakat, mereka boleh pulih. Jadi sebenarnya tak ada tak ada gila lah maksud saya. Ini bermakna pesakit mental tidak boleh dikatakan sebagai gila sebab gila hanya boleh merujuk kepada mereka yang berkelakuan tidak siuman, mempunyai penyakit mental yang tidak dirawat. Golongan mana yang sepatutnya menjaga kesihatan mental mereka, doktor? Saya rasa semua orang perlu menjaga kesihatan mental. Itu macam kesihatan fizikal. Semua orang perlu jaga kesihatan fizikal. Juga sama dengan kesihatan mental. Semua orang perlu jaga kesihatan mental. Doktor, adakah kesihatan mental dan kesihatan fizikal saling berkait rapat? Ya, memang berkaitan. Kita tak boleh pisahkan kesihatan fizikal dengan kesihatan mental. Seseorang yang bagus dengan kesihatan fizikal akan kemungkinan besar ada kesihatan mental yang bagus. Sebaliknya juga benar. Maksudnya orang yang ada kesihatan mental yang bagus akan ada kesihatan fizikal yang bagus. Jadi ini bermakna jika kita ingin menjadi orang yang sihat, maka kita perlulah menjaga kesihatan mental seperti mana kita menjaga kesihatan fizikal. Bagaimana kita nak menjaga kesihatan mental, doktor? Kita boleh fikir cara dari segi fizikal, psikologi dan dari segi sosial. Dari segi fizikal macam kalau seseorang ada
kesihatan fizikal yang bagus, dia punya kesihatan mental memang bagus. Contohnya kita perlu jaga kesihatan kita, cara hidup kita. Contohnya cara pemakanan kita perlu seimbang. Kita perlu ada exercise yang cukup. Kita juga perlu ada tidur yang cukup. Kita juga perlu elakkan daripada aktiviti yang kurang sihat macam penyalahgunaan dadah, alkohol atau smoking. Itulah di segi fizikal. Juga kalau kita ada penyakit-penyakit macam contohnya penyakit kronik macam hipertensi, ada kencing manis, ada sakit jantung, kita perlu dapatkan rawatan secepat mungkin untuk kurangkan dia komplikasi penyakit-penyakit ini. Dari segi psikologi, kita perlu tingkatkan kita punya keyakinan diri sendiri. Kita perlu rasa selesa dengan sendiri, jangan terlalu rendahkan diri sendiri. Kita perlu ada kata diri positif, kita panggil positive self talk. Kita jangan sentiasa salahkan diri sendiri. Kita juga jangan terlalu perfectionist. Cukup bagus sudah bagus. Pikiran kita juga jangan terlalu ekstrim. Kita perlu ambil jalan tengah. Doktor, adakah golongan tertentu saja yang mengalami isu kesihatan mental? Kalau dari segi penyakit mental ni, saya rasa semua orang boleh dapat. Dia tak kira mangsa, tahap pendidikan, kekayaan, kedudukan sosioekonomi. Semua orang boleh dapat penyakit mental. Macam semua orang boleh dapat penyakit fizikal. Tapi ada orang yang ada berisiko tinggi. Satu macam tadi saya cakap, kalau dia punya kesihatan fizikal kurang, ada penyakit kanser, penyakit kronik, atau mereka salah gunakan dadah, semua itu boleh meningkatkan seseorang itu mendapatkan penyakit mental. Juga kalau mereka ada sejarah kena seksa, ada masalah dengan ibu bapa, ada masalah self-esteem, kurang yakin diri, terlalu perfectionist, terlalu kritikal dengan diri sendiri. Semua itu boleh meningkatkan seorang untuk mendapatkan penyakit mental. Juga macam contohnya kalau ada trauma, macam seseorang, kesayangan. Dari segi sosial macam kalau ada masalah kewangan, masalah pembelajaran, pekerjaan, masalah dengan masalah suami isteri, semua itu juga akan meningkatkan risiko seseorang itu mendapatkan penyakit mental. Jadi kita kenalah jaga kesihatan mental sendiri. Ya, kalau seseorang ada kesihatan mental yang bagus, kemungkinan dia dapatkan penyakit mental akan berkurangan. Tapi bukan kata dia tak akan dapat penyakit mental. Masih boleh, tapi risikonya akan kurang. Mereka masih boleh dapatkan penyakit mental sebab kalau dia itu trauma terlalu tinggi. Contohnya dalam sekarang COVID-19 macam ini. Kalau tiba-tiba ibu bapa atau saudara mara semua orang meninggal, tiba-tiba macam trauma begitu ketara macam itu, seseorang itu mungkin akan dapatkan penyakit mental. Atau ada trauma macam perpisahan, kesesakan, semua boleh dapatkan bagi seseorang itu dapatkan penyakit mental. Bagaimana kita nak tahu sama ada kesihatan mental kita terjejas atau tidak? Kalau ada kriteria 3 ini, gangguan pemikiran, perasaan, tingkah laku, dan gangguan ini berpanjangan dan juga menyebabkan kemerosatan fungsi seseorang. Contohnya, dapat belajar dengan bagus, tak dapat bekerja dengan bagus, ada masalah dengan keluarga, dengan kawan-kawan, banyak masalah. Cakap balik tentang gangguan tadi. Gangguan tu dari segi pemikiran mungkin dia boleh ada delusi, ada halusinasi. Delusi maksudnya dia cara fikiran dia tak betul. Halusinasi macam dia ada dengar suara, tengok benda-benda yang
sepatutnya tak nampak, atau dia ada pemikiran yang terlalu ekstrim. Dari segi perasaan mungkin dia terlalu sedih, terasa kosong, terlalu gelisah, risau, panik. Dari segi tingkah laku macam dia suka berseorangan, atau bercakap sendiri ke, ketawa sendiri ke, atau dia bukan kata suka, sentiasa mau pergi jumpa doktor ke, badan sana sini ke. Maknanya orang yang tidak memahami tentang kesihatan mental berkeberangkalian tidak tahu bahawa mereka mengalami masalah mental. Ya, ada kemungkinan besar. Okey. Itu saya rasa penting untuk ada kesedaran. Kesedaran apa itu penyakit mental. Bagaimana pula pandangan doktor terhadap pesakit mental? Sebenarnya pesakit mental mereka banyak dugaan mereka perlu hadapi. Pertama, kalau pesakit mental mereka berdapatkan penyakit mental bukan sebab tingkah laku mereka atau sebab mungkin ada mereka buat sesuatu hukuman dari Tuhan ke apa, bukan macam itu. Mereka sakit sebab dari segi genetik ke, atau trauma macam tadi saya cakap, masalah keluarga, psikologi dan fizikal. Tapi mereka sentiasa disalahfahamkan, mereka stigma. Jadi saya sentiasa rasa macam itu. Mereka bukan saja dapat penyakit mental. Satu benda yang mereka perlu tangani ialah stigma daripada disebabkan oleh penyakit mental itu. Itu mungkin lagi teruk daripada penyakit mental itu sendiri. Ada segelintir pesakit mental yang merasakan mereka ini sebagai bebanan terhadap perawat kesihatan mental. Apa pandangan doktor terhadap pendapat ini? Itu tak, I think kita tak boleh cakap itu beban. Kadang-kadang kalau patient ada depression, dia rasa dia beban sebab fikiran dia memang negatif. Tapi fikiran itu bukan kebenaran. Macam kalau seseorang itu ada penyakit fizikal macam ada kanser ke, ada darah tinggi, kita tak kata mereka beban. Kita mau rawat mereka. Mereka ada sakit bukan sebab mereka mahukan itu penyakit itu. Betul. Saya berharap mereka yang memerlukan rawatan untuk isu kesihatan mental tidak merasakan mereka adalah bebanan kepada perawat kesihatan mental. Ini adalah kerana perawat kesihatan mental adalah anggota yang terlatih untuk memahami keadaan yang anda lalui. Sebelum kita mengakhiri segmen kita pada hari ini, doktor, apakah pesanan yang doktor boleh berikan kepada masyarakat di luar sana? Sebagai masyarakat yang penyayang, saya rasa kita perlu lebih prihatin terhadap seseorang yang menghadapi penyakit mental. Mereka sebenarnya tidak bahaya. Mereka semua orang baik-baik saja. Kadang-kadang orang baik-baik yang lebih ada risiko untuk dapatkan penyakit mental sebab mereka banyak stres. Juga saya harap masyarakat boleh lebih baca atau lebih ambil berat tentang kesihatan mental. Cari kawan dengan kesihatan mental. Jangan jauhkan diri dengan kesihatan mental. Itu penting untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk masyarakat, untuk negara. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Gan Chee Kuan atas perkongsian beliau dalam segmen kali ini. Dapat disimpulkan bahawa kesihatan mental perlu dijaga dan diambil serius seperti mana kita menjaga kesihatan fizikal kerana kedua-duanya saling berkait rapat. Kesedaran tentang kesihatan mental juga dapat membantu kita menilai tahap kesihatan mental sendiri. Seperti mana kesihatan fizikal, kesihatan mental dapat dipulihkan sekiranya bantuan awal diberikan. Saksikan segmen seterusnya yang bertajuk Sirna Pandemik 1, apa khabar kesihatan mental orang Malaysia. Dengan ini saya undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalam.